Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbi zidni ilma. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita akan buat tazkirah subuh sikit tentang kelebihan solat sunat fajar. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, solat fajar dengan solat sunat subuh melainkan pada nama saja. Kataan fajar dan subuh digunakan oleh Nabi SAW sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW. Waktu bermulanya waktu fajar atau subuh adalah setelah terbit fajar yang benar, fajar shadiq, dan berakhir apabila terbitnya matahari. Tambahan pula, solat sunat yang paling dituntut antara solat-solat rawatib yang lain adalah 2 rakaat solat sunat fajar. Ini kerana padanya terdapat banyak kelebihan bagi sesiapa yang melaziminya. Hal ini berdasarkan sebuah Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud tidak pernah dilihat Nabi SAW begitu ambil berat berkaitan solat-solat sunat sebagaimana baginda SAW mengambil berat tentang 2 rakaat fajar. Itu dalam hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, bermaksud 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Okey, berdasarkan pada hadis ni, solat sunat fajar ni adalah solat sunat yang Nabi selalu buat. Solat sunat ni nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tetapi kalau buat tu dapat pahala, kalau tak buat tu tak dapat apa-apalah. Jadi solat fajar ni, kita nak buat solat sunat fajar ni apabila sebelum solat fardu subuh. Okey, ni solat sunat fajar ni, usolli sunatan fajri rakaataini sunatan lillahi ta'ala, ataupun solat usolli sunatan fajri rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama kuliah, iaitu rakaat pertama kuliah surah Al-Kafirun, dan rakaat kedua iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi solat sunat fajar ni menurut hadis Nabi adalah lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Jadinya kalau jadinya solat fajar ni, kalau kata kita nak, orang kata nak tambah rezeki ke, ataupun nak mudahkan urusan ke, solat amal lah solat sunat fajar ni, supaya kita dapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Imam Nawawi kata yang bermaksud dengan wama fiha adalah kesenangan dunia. Selain itu juga antara surah atau ayat yang disunatkan untuk kita membaca ketika solat sunat al-fajar adalah surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua, seperti mana yang saya sebut tadi. Di dalam riwayat lain pula disunatkan kita membaca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa, surah Ali Imran ayat 64. Ini merupakan dalil bagi mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Jumhur bahawa menggalakkan membaca surah pada kedua rakaat selepas daripada surah Al-Fatihah. Jadi mana-mana mazhab, iaitu mazhab Syafi'i ke, mazhab Hambali ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, keempat-empat mazhab ni kata digalakkan membaca surah pada kedua rakaat selepas daripada surah Al-Fatihah. Digalakkan juga untuk menjadikan kedua surah atau ayat ini sebagai bacaan selepas daripada Al-Fatihah kerana ia adalah sunnah. Adapun Imam Malik dan juga
Ashabnya mengatakan tidak dibaca di dalam solat sunat fajar melainkan Al-Fatihah saja. Begitu juga sebahagian Salaf mengatakan tidak dibaca sesuatu sebagaimana yang telah lalu. Akan tetapi keduanya adalah khilaf perpecahan bagi sunnah sahih yang tidak mempunyai keterangan padanya. Jadi Imam Malik dan juga pengikut-pengikutnya mengatakan tidak dibaca di dalam surah Al-Fajr. Kalau mazhab lain, kalau tiga mazhab ni, mazhab Syafi'i, Hambali dengan Hanafi kata digalakkan baca surah pada kedua rakaat selepas surah Fatihah. Tetapi bagi Imam Malik, iaitu mazhab Malik dan juga ashabnya, mengatakan tidak dibaca di dalam sunat Al-Fajr melainkan Al-Fatihah sahaja. Sebagian salah pun mengatakan tidak dibaca sesuatu sebagaimana yang telah lalu. Macam salah ni, dia orang kata dia mengekalkan seperti mana yang disebut dalam Quran ataupun sunnah. Kalau kalah ni dia dihuraikan sikit. Jadi kalau salah ni tidak dibaca sesuatu sebagaimana yang telah lalu, tetapi kalau golongan kalah pula memang kena baca surah, kerana macam ibarat macam kita bercakap kepada Allah Ta'ala lah, macam Al-Fatihah tu surah pembukaan. Lepas tu kalau kita baca surah ni macam ibarat macam program lah, macam contohnya surah Maidah ayat 38 tentang pencuri kan. Kalau kita baca surah Maidah ayat 38 tu, kita program jangan mencuri, macam contoh macam tu lah. Okey, jadi surah sunat fajar ni kelebihan dia iaitu lebih baik pada dunia dan seisinya. Sedangkan Rasulullah SAW mengambil berat berkaitan solat sunat sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengambil berat tentang dua rakaat fajar. Jadi solat sunat ni sebagai solat tambahan lah, untuk orang kata tokoh tambah lah. Macam kalau solat fardu tu ada kecatatan sikit ke, macam kecatatan sikit ke. Jadi kita solat sunat ni kita boleh orang kata apa ni, sebagai sokongan lah kepada solat fardu tu. Okey. Jadi kesimpulannya, solat sunat fajar atau subuh mempunyai banyak kelebihan serta amat rugi bagi sesiapa yang tidak berusaha untuk mengamalkannya. Untuk itu kita sebagai umat Nabi haruslah mencontohi setiap yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya semoga Allah Ta'ala tolong kita di kalangan hamba-hambanya yang mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin. Okey, kesimpulannya solat fajar ni banyak kelebihan, tapi rugilah kalau tidak beramal. Jadi sebagai umat Nabi, kita harus mencontohi Nabi SAW. Seperti benar dalam surah Azab ayat 21, sesungguhnya Nabi itu adalah contoh yang terbaik bagi umat manusia. Dia selalu mengingati Allah SWT semasa dia senang dan juga semasa dia susah. Surah Azab ayat 21. Okey, jadi setakat ini saja tazkirah subuh pada hari ini. Jadi dengan itu kita habiskan kita tamatkan tazkirah subuh ini dengan tasbih kafarah suatu as subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaihi wal asr ila insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bihaq wa tawasaw bisabr. Sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.